Okey, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Hari ini saya nak share kamu cara untuk lakaran graf trigonometri. Okey, tentu semua gerun bila tengok trigonometri kan? Okey, terutamanya bila soalan pasal pembuktian. Okey, jangan takut tak dapat buktikan tak apa, tapi cuba gunalah hukum-hukum untuk membuktikan, at least dapat 1 markah pun okey. Okey, penyelesaian biasa pelajar tak berapa ada masalah berbanding dengan pembuktian. Okey, jadi tapi hari ini saya akan share pada kamu semua, saya akan bimbing kamu cara untuk lakaran graf trigonometri. Okey, sedangkan dekat sini ramai pelajar masih takut trigonometri, so untuk lakaran graf jangan takut. Okey, kamu cuba lakaran graf sebab lakarkan ni markah dia 3 hingga 4 markah, termasuk bilangan penyelesaian ada 2 ke 3 markah. Jadi markah dia ada 6 ke 7 markah. So rugi kalau tak kamu kuasai dengan baik. So saya akan cuba bimbing kamu untuk cara yang termudah lakaran graf trigonometri. Okey, jom. Okey, so kita tengok tajuk fungsi trigonometri. So yang ini saya akan fokus pada lakaran. Okey, kita fokus pada lakaran graf. Okey, tengok di sini graf kita terdiri daripada graf sin, okey, ada graf cos dan graf tangent. Okey, seterusnya kita tengok dia ada A sin bx, cos bx dan A tangent bx. Okey, nanti saya akan terangkan lebih lanjut apakah A dan B di situ. Okey, dan apa yang saya kongsi hari ini adalah lakaran untuk 0 hingga 2 pi. Okey, 0 hingga 2 pi. Okey, dan seterusnya bentuk graf terdiri daripada ada graf negatif, okey, dan ada modulus. Maksudnya dia akan reflect. Okey, kalau apa-apa yang berada di bawah paksi X akan dipantulkan ke atas. Okey, dan seterusnya akan ada plus minus C kat luar ni. Maksudnya akan berlaku pergerakan sama ada ditambah iaitu gerakan ke atas atau ke bawah. Okey, saya terangkan dulu, nanti saya akan tunjuk secara detail macam mana kamu nak lakarkan graf ini. Okey, seterusnya kita tengok dekat sini. Okey, jadi kat sini bentuk graf itu tidak, kat sini dia kata julat X bukan antara 0 hingga 2 pi. Kita tengok pada soalan lah. Tapi hari ini saya akan ajar kamu, saya akan kongsi dengan kamu cara untuk lakaran pada 0 sampai ke 2 pi. Okey, sampai 2 pi. Okey, so kat sini bentuk asas untuk graf sin, y equals to sin x, y equals to cos x dan y equals to tangent x. So kita kenal dulu graf-graf ini. Itu dia sin x, iaitu sin akan bermula daripada origin point. Okey, ini positif, saya buat semua positif, jadi negatif akan terbalik ke bawah. So ini dia graf sin. Okey, seterusnya ini graf cos. Cuma graf cos ni tolong hati-hati di sini. Okey, graf cos ni di sini kamu kena hati-hati sebab untuk graf cos ni pemeriksa akan semak di sini. Kalau nampak tajam, okey, kalau nampak je tajam dekat sini maka dia bukan graf cos. Okey, maka dia bukan graf cos. So nanti saya tunjuk kaedah supaya kamu tak akan melukis tajam di kawasan itu. Okey, so graf yang seterusnya iaitu graf tangent. Graf tangent, kalau kamu tengok di situ, kita ada garis putus-putus. Okey, nanti kita kenal apakah dia garis putus-putus. So ini bentuk untuk graf, warna biru graf sin, okey. Dan warna kuning graf cos dan yang terakhir ini tadi adalah graf tangent. Okey, sebenarnya kat sini, okey, kalau kita tengok soalan y equals to sin, okey, cos sin x. Okey, kat sini ada jadual, tapi kamu abaikan jadual ni sebab sebenarnya kita tak lakarkan graf menggunakan jadual. Kita akan lakar tengok pada soalan dan kita akan lakar. Okey, so ini graf cos, graf sin. Graf sin dengan bilangan putarannya ada 1 putaran. Okey, jadi kita tengok dekat sini. Okey, itu dia kata maksimum dia. Maksimum dia iaitu nilai A dia. Kalau A dia 1, 1 lah kat atas. Kalau A 2, 2 kat atas tu 2 lah. Begitu juga dengan yang bawah. Okey, seterusnya itu dia maksimum dan minimum. Period, number of period iaitu number of cycle, bilangan putaran. Okey, kalau kita tengok graf oren ni, ini maksudnya ada 1 putaran. Apa maksud 1 putaran? Kalau graf ini kita reflect bawah ke kiri, dia akan jadi macam 1 putaran lah, bulatan penuh. Macam itulah. Okey, seterusnya kita tengok. Ni one cycle untuk 0 hingga 360 darjah. Okey, ini graf dia. So saya dah terang tadi graf sin, cos dengan graf tangent.
Cuma graf tangent ni yang lain daripada lain, garis putus-putus yang saya sebut tadi, dia dikenali sebagai garis asymptote. Tu dia yang warna merah. Okey, kat sini bagaimanakah manakah graf asas? Sediakan yang pertama, sediakan paksi X, Y. Dan tanda, labelkan apa kat paksi X. Okey. Dan kat sini dia suruh buat 4 senggat semua. Ini tak payah hafal lah. Nanti saya tunjuk cara lakaran. Okey, dan ini dia. Ingat lakar graf Y equals to sin A sin BX. A is your amplitude, iaitu apakah maksimum dan minimum pada paksi Y. B is your number of cycle ataupun bilangan putaran untuk 360 darjah. Dan C adalah pergerakan sama ada meningkat ataupun berkurangan ataupun bertambah. Okey, kita tengok dekat sini. Yes, itu dia punya amplitude. Graf dia shape sin. Okey. Kemudian kita punya graf bilangan putaran dan kita tengok di situ C itu iaitu translation dia, iaitu berlaku pergerakan dia. Okey, seterusnya kita tengok dekat sini Y sama dengan A sin BX. A ni untuk menentukan dia punya amplitude. Okey, atas ni maksimum lah, nak mudah maksimum. Okey, yang bawah ni negatif. Okey, B ni bilangan putaran. Kalau B ni 2, kita akan buat 2 putaran. Kalau B ni 3, kita akan buat 3 putaran. Okey, kalau B ni 4, buatlah 4 putaran sampai ke 2 pi. Okey, so itu cara yang paling mudah. Nanti saya tunjuk, kita tengok soalan, kita akan nampak macam mana. Okey. Contoh dekat sini, sketch the graph of Y equals to 3 sin 2x. Bermakna kita punya amplitude, maksimum dan minimum kita nanti 3 dan negatif 3. Kita akan buat 2 putaran. 2 putaran sampai ke 360 darjah. Okey, tengok. Okey, tu dia 3. Okey, 3 negatif 3, 2x iaitu 2 putaran pada 2 pi. Jadi macam mana gambar kita akan dapat? Okey, itu satu putaran warna hijau. Kemudian kita sambung lagi warna merah. Dalam periksa tak payahlah pakai 2 pen kan? Okey, ni saya nak tunjuk je. Okey, jadi bila lakaran graf tu mesti guna pensel. So jadi 2 warna biru ni, B kita ni menunjukkan 2 putaran. Warna hijau tambah warna merah. Itulah 2 putaran. Dan terus kita letak dekat hujung tu adalah 360 darjah ataupun 2 pi. Okey? Seterusnya kita tengok graf cos. Okay, buat dulu paksi X, buat paksi Y. Letakkan dia punya kosong, origin point, amplitude dia iaitu bernilai. Okay, amplitude dia iaitu nilai dia 2 dan negatif 2. Graf cos, tu dia satu putaran dia. Istilah dia apa kat sini? Ni dia kata ada telinga. Nampak? Naik sikit. Sebelah sini pun sama. Dekat yang paksi Y ni hati-hati, tak nak tajam. Tak nak tajam. Okey, sebab kalau tajam dia dah jadi bukan graf cos. Okey, jadi biasa saya suruh pelajar akan lakar macam ni. Tengok okey, dia akan buat okey. Tu maksudnya dia 3 jadi 3 putaran. 3 putaran terus sampai dekat kita punya nilai iaitu 2 pi. Macam tu. Boleh? Okey, sekarang kita tengok. Saya tunjuk graf cos ni, hati-hati. Okey, saya tak kena membaris, sorry ya. Jadi graf cos ni untuk menentukan dia betul-betul cos. Jadi saya biasa akan arahkan pelajar buat dari sini. Ni buat macam tu. Okey, so menggigil sikitlah saya buat kat skrin ni. Okey, kat sini tak nak tajam, kat sini tak nak tajam. Tapi nanti yang sini kita padamlah, kita padam. Sebab graf cos ni dia tak nak macam tu. Sebab pemeriksa akan cantum kalau tajam habis graf cos. Atau mungkin kamu terlampau berhati-hati kamu buat macam tu. So pemeriksa akan cantum kalau dia tegak dia juga bukan graf cos. So hati-hati untuk graf cos. Faham? Okey. Okey, seterusnya kita tengok graf Y sama dengan sin 2x. Okey, 3 kita tengok sini amplitude kita. Okey, then 2 iaitu bilangan putaran. Okey. So bilangan putaran di situ. Okey, graf yang warna biru ni sekiranya graf tu graf negatif sin. Terbaliklah. Okey, begitu juga kita tengok sekarang. Okey, kalau dia ada modulus. Macam mana kalau ada modulus? Apa maksud modulus? Macam saya kata tadi, kita naikkan apa-apa yang berada di bawah paksi X. Tu dia naik. Okey, jadi yang bawah akan hilang. Okey. Seterusnya
Okey, graf Y sama dengan 3 cos 2x. Okey, shape cos, markah dia 1. Tengok amplitude dia, bilangan putaran dan modulus, reflection of the x-axis. Itulah 4 markah yang kamu akan dapat. Jadi rugi kalau kamu tak kuasai tajuk ini. Okey, sekali lagi kita tengok di sini. Okey, kita akan buatkan graf dia. Okey, jadi semua ni tapi masa peksa nanti tak payahlah buat kalau putus-putus banyak macam tu sekali. Okey, ni cuma saya nak tunjuk bentuk graf dia. Okey, iaitu apabila berlaku modulus, iaitu akan ada reflect ke atas. Okey, jadi saya akan terang beberapa soalan dekat sini. Okey, contoh ni lakarkan graf 2 cos 3 per 2. Bermakna amplitudenya 2 dan dia ada 1,5 putaran. Okey, jadi kita akan tengok di sini. Okey, kita akan dapat 2 negatif 2 dan graf dia graf cos. Okey, kita akan lakarkan graf cos, kita akan terus dapat dia punya bentuk graf di situ. Okey, itu satu putaran dan ada lagi setengah putaran. 3 per 2 adalah 1,5 putaran. So kita akan putarkan lagi setengah putaran. Okey, tapi sebab saya buat ni tak berapa cantik tajam sepatutnya kat sini tak mahu tajam. Okey, nanti saya tunjuk lagi bentuk soalan. So itu adalah graf 2 cos 3 per 2 x. Okey, itulah markah-markah dia. Dia sebab tak ada tak ada tambah atau tolak dekat C, tak ada modulus, jadi markah cuma 3. Okey, seterusnya kita akan tengok find the number of solution. Okey, soalan ini diakhiri dengan 2 atau 3 markah untuk mencari bilangan penyelesaian. Bilangan penyelesaian iaitu kita akan wujudkan satu garis lurus yang dilakarkan pada graf yang sama. Kita akan tengok berapakah dia bersilang antara graf garis lurus dengan graf kuadratik graf sin ke cos ke tangent yang kita lakarkan. Okey. So di sini saya tengok tu dia. Jadi graf yang garis lurus yang warna biru tu, so dia menentukan bilangan penyelesaian. Ada berapa? Okey, saya buat titik-titik warna putih, ada 3 titik. Bermakna ada 3 number of solution. Kat situ satu markah. Okey, kita tengok soalan. Okey, pada soalan ni Y sama dengan 3 sin 2x tolak 1. Dia nak sampai pi saja. Okey, tadi saya dah terang nilai B 2 untuk 2 pi. Sekarang soalan nak sampai pi je, bermakna kita buat satu putaran. Okey, graf sin satu putaran, so buat paksi Y, kita buat paksi X. Okey, dia punya A3. So, ambilkan pembaris garisan 1, 2, 3. 3, sini kosong. 1, 2, 3. Sini negatif 3. Okey, kita akan buat 2 putaran. 2 putaran untuk sampai ke 2 pi. Tetapi soalan nak sampai pi saja. Soalan nak sampai pi saja. Jadi kita buat satu putaran. Graf sin positif, so dia ke atas dulu. Okey, jadi dia ke atas dan dia ke bawah. So, graf sin. Okey. Guna pembarislah sama saiz. So, di sini kita punya pi. Okey, tapi you tengok soalannya kat sini dia ada tolak 1. Bila dia tolak 1 maka tadi 3. 3 tolak 1. 3 tolak 1 tinggal 2. Kosong tolak 1 negatif 1. Negatif 3 tolak 1 negatif 4. So kat mana kosong? Kosong dah berubah ke atas. Okey, jadi pi kita pun naikkan ke atas. Jadi kat sini kita padam kita punya paksi X. Tu dia. So itulah graf kita. Okey. Jadi kat sini kalau kita tengok dia ada C. C-nya tolak 1. So markah dia akan ada 4. See, markah dia ada 4. Okey, settle yang 4 sebab tu tajuk ni saya nak awak kuasai sebab kat sini awak nampak markah dia banyak, 4 markah. Buat lakaran macam tu je. Okey, jadi kat soalan ni kata by using the same axis, gunakan paksi yang sama. Kita nak gunakan yang ini. Okey, paksi yang sama. So kita tengok pada soalan kita tadi. Okey, soalan kita tadi Y 3 sin 2x tolak 1. Jadi kat sini 3 sin 2x bermakna dia adalah Y tambah 1 sama dengan 3 pi tolak 2x. Okey, jadi kat sini nampakkan 3 sin 2x. Okey, dia ada
Okey, 3 sin 2x jadi ada pi y lah. Okey, sebab kalau kita tengok dekat sini 3 sin 2x. Okey, tolak 1 ialah y. Sini ada pi. Sini ada pi dekat situ. Jadi kita akan buat, kita ubah soalan ni. Okey, kalau kita tengok soalan, dia punya soalan adalah y sama dengan 3 sin 2x tolak 1. Jadi 3 sin 2x ialah y tambah 1. Tapi kat sini dia bukan 3 sin, dia ada pi. So maksudnya dia akan jadi kat sini dia 3 ada pi. So kalau 3 sin 2x, kalau dia cuma 3 sin 2x, dia adalah y tambah 1. Tapi di sini dia ada pi. Okey, dia ada pi. So bermaksud kalau saya nak jadikan dia 3 sin 2x, dia sebenarnya, so kita akan gantikan kat sini pi 3 sin 2x ialah y tambah 1 sama dengan 3 pi tolak 2x. Pi kat sini, so saya akan bagi dengan pi supaya hilang. Saya nak y saja kan. So bagi pi, semuanya akan bagi pi. So persamaan kita y tambah 1 sama dengan 3 pi bagi pi, 3 tolak 2x per pi. Okey, persamaan kita akan jadi y sama dengan 1, so jadi 2 tolak 2x per pi. Inilah garis lurus. Okey, setelah kita dapat persamaan garis lurus, kita buatkan jadual. Kita buat jadual x, y. Ambil 2 je titik kosong dengan pi. Kenapa? Sebab kosong dengan pi yang ada pada paksi x. Saya gantikan x-nya dengan kosong, maka jawapan di sini 2. Kalau saya gantikan x-nya dengan pi, 2 pi bagi pi, so kita akan dapat 2 dekat situ. So 2 tolak 2 jawapannya kosong. Jadi kosong dengan 2, manakala pi nilainya kosong. Di sini ambil pembaris, kita gariskan. Okey, sama gariskan betul-betul sebab saya kat sini tak ada garisan jadi saya tak nampak dia punya ni betul-betul. Kalau kita tengok dekat sini seolah-olah kita akan nampak dia akan sentuh pada 2 titik persilangan. Okey. Dia 1 titik persilangan akan dikira sekiranya contoh dia graf dia macam tu. Dia betul-betul kena dekat atas macam tu. So itu adalah 1 titik persilangan ataupun 1 bilangan penyelesaian. Boleh? So kat sini jawapannya kita akan tulis number of solution ataupun bilangan penyelesaian. Okey. Sama dengan 2. Boleh? Okey, tu dia. Okey. So sekarang kita tengok soalan seterusnya. Okey, kita tengok graf soalan yang seterusnya iaitu tangent. Y sama dengan tangent 2x, dia ada modulus. Okey, soalan nak sampai 2 pi, sampai 2 pi. Jadi tangent, okey buat garis. Graf tangent, so saya wujudkan garis putus-putus di situ. Okey, di situ garis putus. Okey, dia nak sampai 2. Jadi bila dia nak 2, maka saya akan buat 2 putaran lah. Okey, saya akan buat 2 putaran. Okey, graf tangent. Okey, soalan y sama dengan 2 tangent. So ambil 2 baris, letak 2, kosong, letak negatif 2. Tangent positif ke atas. Okey, ini baru 1 putaran. Buat lagi bawah, atas, bawah, atas. Okey. Okey, bilangan putaran kita kira 1 iaitu kalau dia 2 putaran, atas kena ada 4, bawah pun ada 4. Tu dia. So di sini kita punya 2 pi. Okey, sebab soalan nak 2 putaran untuk 2 pi. Okey, selesai. Okey, tetapi kita nampak dia ada modulus. So maksudnya kita akan pantulkan semua yang ada di bawah. Tajam di sini. Okey, di sini tajam sebabnya dia memantul. Okey, pantulan reflect. Jadi yang bawah ni kita padamkan. Okey, kita padamkan yang bawah. Tu dia jawapan dia. Okey, itu untuk graf soalan yang pertama. Yang kedua, kita tengok lagi sekali. Nampak ni 2 tangent x. Dia adalah y. So kita ganti 2. Okey, kita akan ganti 2 tolak y sama dengan x per 2 pi. Jadi y kita susun balik ialah 2 tolak x per 2 pi.
Okey, sekarang soalan sampai 2 pi, jadi saya buat jadual kosong X dengan Y iaitu kosong dengan 2 pi. Gantikan X dengan kosong, 2 tolak kosong, kosong. Gantikan X dengan 2 pi, 2 pi bahagi pi, 1, 2 tolak 1, 1. Jadi di mana saya gunakan warna merah, kosong, kosong, 2 pi, 1. 2 dekat sini, so 1 di tengah-tengah macam tu. So kita ambil pembaris, kita gariskan. Okey, bilangan penyelesaian 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. So kita tulis 8 bilangan penyelesaian. Ataupun number of solution, tulislah lengkap-lengkap, number of solution equals to 8. Okey, so itu untuk contoh 2 graf. Ada graf sine, ada graf tangent. Okey. Dan kat sini kalau kita tengok pun soalan kat sini, okey dia suruh selesaikan. Kalau kita tak boleh selesaikan pun tak apa, kamu terus saja buat untuk graf. Graf kat sini markah dia 4, 2. So banyak markah. Okey, so saya harap kamu teruskan latihan untuk lakaran graf. Okey, sebarang komen kamu boleh bagi dan sebarang persoalan boleh tanya pada saya. Okey, boleh telefon saya 0136334455. WhatsApp saja, saya akan bantu semua. Okey, bye.